Okey, selamat pagi pelajar-pelajar. Jadi hari ini kita tengok latihan sambung latihan buku test kamu 150 Okey, latihan practice comprehensive Okey, soalan. Dua soalan lagi yang itu kepak Soalan memang sangat kepak dua soalan ini yang itu 9 dan 10. Terutamanya soalan 10 okey, dia sangat kepak okey. Jadi harap pelajar dapat pasang telinga kamu, ambil perhatian untuk dengar penjelasan cikgu supaya kamu lebih faham. Jadi encik kita tengok soalan 9. Jadi encik kena berjawatan sebagai pengurus. Jadi kalau kamu perhatikan, encik kena dia ialah jawatan dia pengurus. Sebuah agensi insurans beliau berjaya menyediakan 2 orang ejen insurans. Jadi maksud encik kena di sini P, dia menyediakan 2 orang ejen insurans yang aktif di bawah bimbingan dia untuk menjual satu skim instrumen terkini yang bernilai RM100 sebulan. Okey. Selain menjual polisi insurans, ejen tersebut juga perlu memperkenalkan minimum 2 ejen baru. Maksudnya ejen yang masuk setiap kali ejen yang masuk, baru yang masuk, dia mesti bawa lagi 2 ejen yang baru. Okey. Nanti akhirnya dia kumpulan dia memang sangat besar. Okey. Jadi setiap orang bertujuan naik pangkat. Jadi pada raja pokok di sebelah pucuk P mewakili pengurus iaitu encik Kennison, E1 sebagai ejen peringkat pertama, E2 sebagai ejen peringkat kedua dan seterusnya. Okey. Maksudnya encik Kennison dia bawa 2 orang ejen masuk, dan setiap ejen dia kena bawa lagi 2 ejen yang baru Maksudnya di sini kena bawa 2 orang lagi. Ejen ini pun kena bawa 2 orang lagi. Ejen ini pun kena bawa 2 orang lagi. Dan ejen ini pun kena bawa 2 orang lagi. Okey. Sampai tidak terhad Okey. Dan A, jika terdapat 30 orang ejen pada bulan Januari jadi lengkapkan pokok yang diberikan. Jadi maksudnya kamu kena lukis Okey, kena lukis soalan 9 A. Okey, pertama ialah encik, saya lukis di tengah-tengah lebih senang okey. Pertama ialah encik Kennison yang itu pengurus, betul? Jadi dia bawa 2 orang ejen. Okey, ejen 1 peringkat pertama, okey. E1. Tadi soalan cakap mesti 30 ejen, betul? Maksudnya ini sudah ada 2 orang ejen. Jadi setiap ejen yang masuk kena bawa 2 orang lagi. Okey, maksudnya ini sudah berapa? Ini peringkat yang kedua, ejen yang peringkat kedua. Maksudnya sini ada berapa orang ejen sudah? 4. Okey. 4 tambah 2 sudah ada 6 orang ejen ada 6 orang ejen. Jadi peringkat yang kedua ejen ini kena bawa 2 orang lagi yang masuk. Okey. E3. Okey, jadi sini ada berapa orang? 8 Sudah ada 8 orang. Okey, boleh faham? Jadi 8 orang tambah lagi 6 orang di atas sudah ada 14 orang Jadi 14 orang. Jadi jadi saya tidak tulis titik hitam sebab susah nak tulis Jadi tapi kalau kamu nak lukis pun boleh. Okey, saya tidak lukis titik hitam lagi Jadi setiap ejen bawa lagi okey, tak cukup ruang lukisan. Okey. Tak apalah, saya lukis juga. Ini ialah ejen yang peringkat 4 Jadi berapa kamu boleh kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini sudah ada 16 orang. 16 orang campur lagi tadi berapa? 14 orang. Jadi sudah 30 orang sudah. Jadi kamu boleh campur semua, iaitu 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Jadi jawapan ialah
30. Jadi sudah 30 ejen. Jadi sudah lengkap jadual. Oke, kamu rasa dia sangat susah lukiskan 30, wah cikgu sangat banyak. Tapi kalau kamu ikut soalan, kamu lukis setiap ejen bawah 2 orang, lukis, kamu dapati bahwa pada peringkat ejen keempat dia sudah memenuhi syarat yaitu 30 ejen. Oke, jadi untuk soalan 9A ya. Oke. Jadi kita tengok soalan B. Oke, soalan B. Jadi B, jadual disebarang menunjukkan peratusan komisen asas yang diterima oleh seorang ejen dan pengurus apabila satu polisi insurans berjaya dijual. Okey. Polisi itu dia ialah bernilai RM100 bernilai RM100 dan ejen kalau satu polisi itu dijual, ejen akan dapat RM100 punya 25%, dan pengurus yang untuk encik Kenneson dia akan mendapat 100 punya ringgit punya 2%. Boleh faham? Ini maksudnya komisen mereka lah. Maksudnya setiap kali selepas satu polisi RM100 dan RM100 ini 25% ialah komisen ialah dimiliki oleh ejen dan 2% komisen ialah dimiliki oleh pengurus. Boleh faham soalan ini? A. Hitung jumlah komisen asas yang diterima oleh encik Kenneson pada bulan Januari jika minimum polisi yang dijual oleh seorang ejen pada bulan Januari ialah 18 polisi. Okey, maksudnya setiap ejen ingat dia ada berapa orang ejen tadi saya cakap dia ada 30 ejen. Dia cakap setiap orang ejen menjual minimum 18 polisi. Jadi kamu boleh tahu lah 30 ejen. Okey, dia menjual berapa polisi. Okey. Jadi kita kira komisen bagi encik Kenneson dulu Jadi kamu boleh tulis komisen yang diterima oleh encik encik Kenneson untuk satu polisi untuk satu polisi yang itu satu polisi ialah bernilai RM100, komisen yang dia diterima ialah 2%. Jawapan ialah RM2 Okey, kamu boleh tekan kalkulator kira. Maksudnya setiap kali dia jual ejen dia ada jual polisi RM100, dia akan dapat RM2 komisen untuk setiap polisi. Dan soalan beritahu dia ada berapa orang ejen ada 30 ejen, betul? Ada 30 ejen dan seorang seorang ejen jual 18 polisi. Jadi kamu cari jumlah polisi yang dijual sama dengan 30 ejen dia ada 30 ejen, taruh lagi seorang ejen jual 18 polisi jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jawapan yang tepat ialah 540 polisi. Okey. Jadi kamu boleh dapati bahawa jumlah komisen yang diterima yang diterima oleh encik Kenneson sama dengan 540 polisi Setiap polisi dia boleh terima RM2. Taruh 2 di jawapan berapa? Taruh 2. Okey, taruh 2. Jawapan ialah 1080. Okey. Maksudnya jumlah komisen yang boleh diterima oleh encik Kenneson ialah 1080 ringgit. Okey, jumlah komisen yang diterima oleh encik Kenneson 1080 ringgit. Okey. Jadi ini satu B1. B2. Apakah soalan untuk B2? Berapakah minimum polisi yang perlu dijual oleh seorang ejen agar
komisi asas yang diterima adalah sekurang-kurangnya RM1,000. Okey. Maksudnya peratus komisi yang diterima oleh ejen ialah 25%. 25%. Okey. Jadi kamu kena kira berapa komisi yang diterima oleh ejen itu. Okey. Jadi macam mana kira komisi yang diterima oleh ejen itu? Kita kira asas dulu satu polisi saja komisi yang diterima oleh ejen untuk satu polisi. Okey. Komisi yang diterima oleh ejen sama dengan RM100 tarak dengan 25%, betul? Jadi untuk satu polisi tarak satu polisi. Okey. Ini bilangan polisi untuk satu polisi. Okey, sama dengan kamu boleh tekan ke kereta 100 tarak dengan 25 bagi 100 tarak 1. Jadi jawapan ialah RM25. Okey. Boleh faham? Ini rumus dia. Okey. Rumus untuk komisi yang diterima oleh ejen. Soalan tadi dia sudah cakap jumlah komisi sudah tahu yang itu 1,000. Betul? Hanya bilangan polisi tidak tahu. Maksudnya ini ini menjadi tidak tahu. Okey. Soalan ini komisi yang diterima sudah tahu iaitu 1,000. Betul? Okey, harga polisi pun sudah tahu 100, ini tak tukar. Komisi yang diterima oleh ejen 25%, ini tak tukar, ini masih kekal. Hanya bilangan ini kita tidak tahu sebab ini yang kita nak kira, betul? Jadi macam mana kita buat? Okey, 1,000 ini kita tahu komisi yang diterima oleh ejen yang 1,000 sama dengan harga satu polisi 100 peratus komisi yang diterima oleh ejen 25% taruh dengan N. Okey. Maksudnya bilangan polisi ini kita tidak tahu. Sebab rumus ini daripada inilah. Sebab itu kenapa saya nak tunjuk langkah ini supaya kamu faham macam mana kamu boleh dapat komisi yang diterima oleh ejen. Okey. Jadi ini rumus dia. Jadi hanya sekarang kamu tahu komisi yang diterima oleh ejen, hanya bilangan polisi kamu dia tahu. Okey, ini adalah untuk satu polisi. Berapa polisi dia kena jual supaya dia boleh dapat 1,000 komisi. Okey. N ini kamu boleh beritahu cikgu N ini adalah sama dengan bilangan polisi. Okey. Kamu boleh tulis di sini tepi. Supaya cikgu yang semak jawapan kamu tahulah apa maksudnya N kamu di sini. Jadi ini boleh potong betul? Potong 1,000 sama dengan 25 N. Betul? Tarak pintar menjadi bahagi. Okey, jadi N kamu sama dengan bahagilah 1,000 bahagi 25. Jawapan ialah 40. Okey. Maksudnya bilangan polisi yang kena dijual oleh ejen itu ialah 40 polisi. Jadi semak, kalau kamu takut jawapan kamu salah, jadi kamu semak. Jadi tadi kita sudah kira komisi yang diterima oleh ejen untuk satu polisi adalah RM25. Betul? Ini tak ada bantahan, betul? Semua pelajar tahu. Jadi RM25 ini kamu taruh dengan 40 polisi yang dijual. Jadi jawapan ialah 1,000. Maksudnya jawapan kamu ini betul. Okey, ini hanya ialah untuk langkah semakan. Okey. Jadi soalan 9 sudah siap. Jadi kita tengok soalan 10. Soalan 10 sangat-sangat kepak. Okey. Jadi cikgu pun takut penjelasan cikgu susah tolong kamu faham. Sebab itu kamu kena ambil perhatian untuk soalan ini. Jadi kalau selepas penjelasan cikgu kamu masih tidak boleh faham, jadi kamu boleh personal message saya lah. Saya tengok macam mana guna cara lain untuk buat penjelasan. Sebab soalan 10 ini memang sangat-sangat susah kepak. Okey. Jadi wajah di sebelah menunjukkan penumbuhan sejenis sel. Diberi bahawa hari pertama, okey, ingat kata kunci ini. Sebab ini ialah maklumat sangat-sangat penting. Jadi hari pertama ialah terdapat 4 sel. Okey. Pada hari yang kedua
setiap sel membina 3 sel yang baru. Okey, ini sangat penting. Okey. Jadi proses pembinaan sel baharu ini berulang dengan keadaan yang sama. Maksudnya hari pertama dia ada 4 sel. Jadi kalau kamu tengok gambar yang hijau, kita tengok yang hijau ini ya. Pertama 4 sel di sini. Jadi hari yang kedua setiap sel hasil 3 sel lagi ya. Maksudnya termasuk dia sendiri ada 4. Sebab ada yang pelajar tak faham soalan, dia ingat hari kedua 3 sel, lepas tu dia kira jumlah bilangan, dia tidak termasuk hari pertama punya sel. Boleh faham? Dia cakap setiap sel akan hasil 3 sel yang baru. Maksudnya hari kedua dia hasilkan 3 sel yang baru, termasuk sel hari pertama original dia sendiri ada 4 sel. Okey, boleh faham macam ini soalan. Jadi A, pada hari keberapakah jumlah sel melebihi 50 untuk kali pertama. Maksudnya hari keberapa dia akan menghasilkan sel yang melebihi 50 untuk kali yang pertama. Jadi kalau kamu kira satu demi satu memang sangat susah. Sebab itu kita soalan ini ada sangat kepak. Sebab dia sampai tahap 6. Tahap 6 ialah berkaitan dengan predict. Maksudnya kamu cipta rumus sendiri. Ciptaan rumus sendiri. Okay? Sebab itu dia sangat-sangat kepak. Okay? Hari pertama saya cikgu letak hash. Hash maksudnya mewakili hari, betul? Supaya kamu lebih faham. Okay? Jadi hari pertama, jadi saya letak hash 1. Jadi berapa sel? Jadi ada 4 sel. Anda nampak? Jadi hari kedua, saya letak hash 2. Hari kedua, setiap sel, dia sudah cakap, setiap sel akan menghasilkan 3 sel. Akan menghasilkan 3 sel. Okey, yang baru. Okey, maksudnya kamu setiap sel akan menghasilkan 3 sel yang baru. Maksudnya kamu 4 darab 3, betul? Okey, 4 darab 3. Kalau kamu tekan kalkulator ialah 12. Jadi kalau kamu takut salah, kamu boleh lucuk gambar aja ini ya. Kamu boleh tengok kira 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya hari kedua ada 12 sel yang dihasilkan. Jadi macam mana kamu boleh dapat 12? Yang itu setiap sel darab dengan 3. Jadi ada 4 sel, jadi kamu darab dengan 3. Maksudnya 12 sel yang baru dihasilkan untuk hari yang kedua. Tetapi kamu mesti tambah original dia punya sel pada hari sebelumnya, iaitu 4 sel. Okey? Ya, ada 4 sel untuk hari pertama. Okey, mesti tambah lagi. Maksudnya jumlah sel pada hari yang kedua ialah 16. Boleh faham? Ini barulah betul untuk jumlah sel untuk hari yang kedua, bukan 12. Ada yang pelajar terus pakai 4 darab 3. Okey, hari kedua ada 12 sel. Jadi ini memang salah. Jadi kita cuba lagi ya hari yang ketiga. Okey, hari yang ketiga. Okey, ini cikgu tukar. Jadi 4 darab 3. Okey, 4 darab 3. Okey, ataupun cikgu. Okey, tulis di bawah sini supaya kamu lebih faham. 12 tambah 4. Jadi sama dengan 16. Jadi ini yang kita nak. Jadi hari yang ketiga. Hari ketiga ada berapa sel sudah? Hari ketiga ada berapa sel? Okey, hari ketiga. Jadi pelajar di sini mesti tengah berhenti sudah. Sebab soalan ada cakap proses pembinaan sel berulang dengan keadaan yang sama. Jadi hari yang ketiga, sel pertama, hari yang pertama ini tidak menghasilkan sel lagi ya. Jadi bagi hari yang ketiga ialah sel yang dihasilkan pada hari yang kedua, iaitu 12 yang menghasilkan sel baru. Okey, yang sel lama tidak menghasilkan yang sel yang baru lagi ya. Contoh gambar aja ini mungkin kamu boleh tengok. Ini adalah hari pertama, betul? Ada 4 sel. Jadi hari kedua
setiap sel hari pertama menghasilkan 3 sel yang baru. Hari yang ketiga, kalau kamu boleh sambung, jadi hari yang ketiga, jadi hasilkan 3 sel. Hasilkan 3 sel. Kalau kamu lukis, tapi mesti padam balik lah. Menghasilkan 3 sel. Okey, maksudnya sel pertama tidak menghasilkan sel lain. Maksudnya kalau sel pertama menghasilkan 3 lagi, itu susah kira, sebab itu dia ada kata kunci dengan kadar yang sama. Maksudnya sel pertama, hari pertama tidak hasilkan sel lagi ya. Maksudnya ini yang hari yang kedua punya sel menghasilkan sel yang baru. Jadi kamu boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maksudnya ada 36 sel dihasilkan untuk hari yang ketiga. Jadi macam mana kamu boleh dapat 36 sel itu? Jadi kalau kamu dapati bahawa kalau hari kedua dia ialah guna sel hari pertama darab dengan 3. Lepas tu tambah lagi original bilangan sel dia. Ini ialah sel baru dalam kurungan ini ialah sel baru yang dihasilkan. Maksudnya tidak termasuk kepada sel yang sedia ada. Okey, sebab itu kamu mesti tambah lagi ya. Sel yang sedia ada. Yang itu 4 baru kamu dapat jawapan 16. Okey. Boleh faham? Sama juga hari ketiga. Kamu guna sel yang ada pada hari kedua. Maksudnya tidak termasuk hari pertama. Kamu pakai sel yang sedia ada pada hari yang kedua, 12. Dan setiap sel menghasilkan 3 sel yang baru. Okey, ini ialah jumlah sel yang baru. Okey, yang cikgu gariskan. Lepas tu kamu akan tambah lagi sel yang sedia ada dari hari pertama dan hari yang kedua. Okey. Jadi jawapan dia ialah kalkulator 12 darab dengan 3. Okey, tambah lagi 16. Jadi jawapan ialah 52. Okey. Maksudnya sel bagi hari yang ketiga ialah 52. Okey, ulang cikgu ulang Okey. Cikgu ulang. Kurungan ini ialah sel, bilangan sel yang baru dihasilkan. Tidak termasuk sel lama, tidak termasuk sel yang lama. Ini adalah bilangan sel baru yang dihasilkan. Sebab itu kamu akan tambah bilangan sel yang lama. Okey, baru kamu akan dapat bilangan sel jumlah sel lama campur dengan sel yang baru. Boleh faham? Dan setiap sel yang sudah hasilkan sel yang baru, dia tidak akan menghasilkan sel yang baru lagi untuk hari yang seterusnya. Ingat, sel yang sudah menghasilkan sel yang baru tidak akan menghasilkan sel yang baru pada hari yang seterusnya. Apa yang menghasilkan sel yang baru ialah sel yang tidak pernah bahagi sel itu. Baru dia akan menghasilkan sel yang baru pada hari seterusnya. Contoh ini ya, 12 ini dia baru dihasilkan, jadi hari ketiga baru dia akan menghasilkan sel yang baru. Okey, 4 ini sudah hasil sel yang baru pada hari yang kedua, jadi dia tidak akan menghasilkan sel yang baru pada hari yang ketiga. Boleh faham macam ini, peringkat ini? Harap kamu boleh faham sebab saya sudah cakap soalan ini memang sangat-sangat susah. Jadi, kalau kita nak kira hari yang kelima, sebab bukan hari yang kelima, sorry ya. Hari yang boleh melebihi 50 sel untuk kali yang kali yang pertama. Jadi jawapan ialah inilah 52. Sudah lebih kan? Jadi maksudnya hari yang ketiga. Jadi kamu boleh jawab soalan A. Hari ketiga. Jadi jumlah sel dia sudah melebihi 52. Okey, boleh faham? Okey, cikgu tukar sikit langkah jawapan supaya kamu lebih faham nampak okey. Sama dengan tadi sebenarnya. Hanya tukar cara tulis supaya kamu lebih faham. Jadi hari pertama ialah 4 sel tadi saya cakap. Hari kedua ialah bilangan sel yang lama ini darab dengan 3 sebab setiap sel akan menghasilkan 3 sel yang baru. Okey, jadi 4 darab 3, jadi jawapan ialah 12. Jadi tambah lagi 4, maksudnya
sel yang lama, jadi jawapan jumlah sel yang hari kedua ialah 16. Maksudnya ini ialah sel baru, sel yang baru, dan ini ialah sel yang lama. Okey, boleh faham? Jadi hari yang ketiga, hari yang ketiga, nak kamu perhatikan di sini ialah sel yang lama tidak akan menghasilkan sel yang baru lagi. Okey, jadi maksudnya di sini contoh, sel yang lama tidak menghasilkan sel yang baru lagi. Contoh soalan yang dia cakap berulang dalam keadaan yang sama. Maksudnya sel hari pertama ini yang 4 sel ini tidak akan menghasilkan sel yang baru. Okey, hanya yang sel baru yang dihasilkan itu akan hasilkan sel yang baru untuk hari yang seterusnya. Boleh faham? Maksudnya sel yang lama tidak akan menghasilkan yang sel yang baru. Yang nak menghasilkan sel yang baru ialah sel baru yang dihasilkan pada hari itu. Ini yang akan menghasilkan yang sel yang baru pada hari yang seterusnya. Boleh faham macam ini ya? Sebab itu, you tengok cikgu sudah contoh tadi ya. Jadi setiap sel menghasilkan 3 sel lagi. Jadi kalau kamu kira satu demi satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maksudnya pada hari yang ketiga dia akan menghasilkan 36 sel. Okey, 36 sel. Maksudnya sel yang baru ini 4 tambah 3, 12 lah tadi. Maksudnya sel yang baru ini akan menghasilkan sel yang baru lagi. Okey, lepas tu tambah. Okey, tambah jumlah sel yang sebelumnya, iaitu 16. Okey, maksudnya ini sel yang baru, ini sel yang lama. Okey, jadi kamu boleh tekan kalkulator. 12 darab 3, jadi 36. Masih ingat tadi kita kira sel yang baru, tadi kita kira sel yang baru sahaja. Jadi ada 36. Belum lagi termasuk sel yang lama di sini ya. Jadi sel yang baru ialah 36. Okey, jadi tambah lagi 16, jadi jawapan ialah 52. Okey, saya buat di sini ya. Okey, supaya kamu lebih faham. Maksudnya sudah jawab soalan A, betul? Tadi dia cakap jumlah sel yang melebihi 50 untuk kali yang pertama. Jadi maksudnya hari yang ketiga sudah melebihi 50 sel. Okey, jawapan A sudah lengkap. Jadi kita tengok B. Soalan untuk B. Hitung jumlah sel pada hari yang kelima. Jadi B dia mula susah sebab kita nak cipta rumus sendiri ya. Cipta rumus sendiri. Okey, untuk kita kira untuk hari yang semakin banyak. Jadi kalau kamu perhatikan 3 hari ini ya, H1, H2 dengan H3, you tengok sebenarnya 12 ini, okey, 12 ini daripada sini ya, yang itu 4 darab 3. Kalau kita tukar, dia akan menjadi 4 darab 3 darab 3, betul? Sebab 12 daripada 4 darab 3 ini ya, sebab daripada sini, betul? Jadi kamu perhatikan dia akan menjadi 4 darab 9. Betul? Boleh faham ini? Jadi kenapa saya nak buat ini? Sebab kalau kamu perhatikan sebenarnya ini sama 4, 4, 4. Betul? Jadi kita boleh predict rumus lah. Dan 9 dia berkaitan dengan 3. Betul? 9 tertandai 3. Jadi ini pun ada 3. Jadi maksudnya kita boleh predict rumus. Jadi Hn, kita predict rumus Hn. N di sini maksudnya hari keberapa. Jadi kalau kamu tak tahu, jadi kamu tulis N sama dengan hari. Okey, mana satu hari ya. Jadi HN sama dengan 4 tak tukar sebab 4, 4, 4. Masih ingat masa kamu buat itu penang angkuran matematik ya. Okey, untuk buat rumusan okey. Jadi 4 dari spesifik, contoh yang spesifik. Okey, jadi rumus yang umum. Masih ingat okey topik itu. Yang 4 darab dengan 3 kuasa N tolak 1. Okey. Kenapa saya tahu N tolak 1? Sebab kamu tengok 3 ini 2 kan.
N dari mana? Dari sini ya. N dari sini. Anda nampak? Kalau ini 2, maksudnya ini akan jadi kuasa 1. Sebab 2 tolak 1, kuasa 1. Jadi 3 kuasa 1 masih kekal 3. Tidak ubah. Dan hari yang ketiga, kamu dapati bahwa dia adalah 9, betul? Jadi maksudnya 3 tolak 2 akan 3 tolak 1 akan menjadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 baru akan menjadi 9. Boleh faham? Jadi ini adalah untuk rumus bagi sel baru. Okey, saya tulis di sini ya. Untuk sel baru. Begitu ya. Tapi jangan lupa kita kena tambah lagi sel yang lama. Masih ingat cikgu saya cakap? Tambah lagi sel yang lama. Jadi sel yang lama kita letak rumus hash N tolak 1. Maksudnya kita tambah sel yang lama 10 hari sebelumnya. Sebab itu kita tolak 1. Maksudnya kalau ini 3, maksudnya kita tambah hari yang kedua punya. Okey. Kalau ini ialah 2, jadi kita tambah hari yang pertama punya. Maksudnya 2 tolak 1 menjadi hash 1. Jadi hari pertama punya. Ini datangnya ialah sel lama. Bilangan sel yang lama. Ini umum lah. Jadi ini yang kita nak fokus nanti rumus ini ya. Sangat-sangat penting. Boleh ikut? Ini yang kita nak fokus sangat penting . Jadi kita boleh buat semakan. Okey, kita kira hash 3 dulu. Buat semakan sama atau tidak boleh dapat jawapan 52 atau tidak. Jadi 4 kekal tambah 3 tolak 1. Sebab N adalah 3 kan. Kita N suatu 3 tukar 3. Jadi tambah hash 3 tolak 1. Boleh N pakai 3. Jadi 4 darab 3 kuasa 2 tambah lagi hash 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 4 darab. Okey. 3 kuasa 2. Jawapan ialah 36. Ada nampak rumus bagi sel baru? Balik lagi 36. Ada nampak? Tambah lagi hash 2. Hash 2 bilangan sel sebagai hash 2 ialah 16 tadi ya. Ditambah 16. Jadi jawapan kamu boleh tekan kalkulator. Memang 52. Boleh faham? Okey, jadi kita kira hash 4. Walaupun soalan minta hash 5, tapi hash 4 kita kena kira sebab ada pakai maklumat ini. Hari yang keempat, jadi pakai rumus yang sama. 4 darab 3, 4 tolak 1. Sebab N sekarang ini kita tukar jadi 4 sudah. Jadi tambah lagi hash 4 tolak 1. Boleh faham? Jadi 4 darab 3 kuasa 3 tambah lagi hash 3. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 4 darab darab dengan mana pattern dia? Ini ya. Okey. 3 kuasa 3. Jawapan 108 Okey, boleh nampak? Okey. 108. Tambah lagi bilangan sel. Okey, untuk hari yang ketiga yang sel lama ini ya ialah 52. Okey, jadi jawapan 160. Maksudnya bila jumlah sel bagi hari yang keempat ialah 160. Jadi kita kira hari yang kelima. Ini yang soalan yang nak minta ini. Okey. Dia pakai rumus yang sama. 4 darab 3, 5 tolak 1. Sebab N sekarang kita tukar jadi 5 hari yang kelima. Tambah lagi hash 5 tolak 1. Okey. 4 darab 3 kuasa 4 tambah dengan hash 4. Sebab itu, kenapa kita nak cari hash 4 hari yang keempat? Sebab sini ada pakai maklumat. Jadi tekan kalkulator. 4 darab 3 kuasa 4. Jawapan 324. Tambah lagi hari yang keempat 160 ini ya. Yang kita nak. Jadi jawapan sama dengan 484. Okey, maksudnya jumlah sel bagi hari yang kelima ialah 484. Okey. Ada nampak kalau kamu sudah ada rumus ini, sebenarnya kamu nak kira ini hari ke-6 ke, ke-7 ke, ke-8 ke, semua sangat senang. Sebab kamu ada rumus ini sudah. Tapi masalah yang susah ialah mana? Di mana yang susah ialah kamu nak create rumus ini.
Nak cipta rumus ini adalah sangat susah. Selagi kamu tak cipta rumus ini, kalau kamu kira macam cikgu ini ya, kira satu demi satu, langkah dia sangat panjang. Langkah dia sangat panjang dan susah. Okey, terutama C nanti ya. C itu sangat-sangat susah. Okey. Jadi kita tengok soalan C. C kita nak modify rumus ini ke C, lebih senang ah. Okey. Jadi kamu tengok soalan C ya. Diberi jangka hayat sel ialah 5 hari. Ada nampak? Syarat dia tukar. Hitung jumlah sel pada hari ke-8. Okey. Kalau kamu tanpa panduan rumus ini, kalau kamu kira manual satu demi satu, dia akan menyebabkan langkah kamu sangat complicated dan sangat-sangat susah. Sebab itu kenapa kita kena panduan rumus yang dicipta di sini. Okey. Kalau rumus kamu cipta itu salah, jadi memang jawapan lain semua pun salah lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok C ya. Okey, jadi dia cakap setiap sel jadi jangka hayat dia hanya 5 hari ya. Tadi soal cakap. Okey, 5 hari dan hitungkan sel pada hari yang ke-8. Jadi kita tengok okey macam mana buat. Jadi rumus ini kita masih kekal untuk maksudnya sel mula mati ya, mula mati pada hari yang ke-6. Maksudnya pada hari yang ke-6, 7, 8, 9 sel itu ada sel yang mula mati ya. Jadi okey, untuk hari ke-6, 7, 8. Jadi jumlah sel yang kita nak kekal masih pakai rumus yang sama, masih kekal ini ya. Jadi kita boleh tulis H6 4 darah 3 kuasa N tolak 1 masih kekal rumus yang sama. Tambah Hn tolak 1. Okey, masih kekal ini masih sama sel yang baru. Ini ialah sel yang lama. Okey, untuk jumlah sel okey yang dihasilkan. Tapi oleh sebab sekarang bermula dari hari yang ke-6 ke atas, ada sel yang mula sudah mati ya. Jadi maksudnya kita kena tolak bilangan sel yang dihasilkan untuk 5 hari dulu. Okey, untuk 5 hari dulu. Jadi letak lagi kurungan, masih pakai 4 darab dengan 3 kuasa N tolak 5. Kenapa pakai N tolak 5? Sebab kita nak dapat bilangan sel yang dihasilkan 5 hari dulu. Okey, sebab itu N tolak 5, sebab kita nak dapat bilangan sel yang dihasilkan untuk 5 hari dulu Okey. Jadi ini rumus dia, maksudnya ini sel yang dihasilkan okey, ini adalah sel baru. Okey. Sel baru saya masih tulis. Ini adalah sel yang lama, sebab itu saya asing ini yang sel yang dihasilkan. Tapi kena tolak sel yang sudah mati. Jadi kita kena cari sel yang dihasilkan yang telah dihasilkan 5 hari dulu. Boleh faham soalan ini? Okey, sebab itu rumus sangat penting Jadi H5 kita sudah tahu, jadi kita mula kira H6 H6, H7 dan H8. Sebab semua maklumat ada pakai Jadi H6 4 darab 3 kuasa 6 tolak 1. Sebab N ini kita sudah tukar jadi 6 Jadi tambah lagi H6 tolak 1. Tolak lagi, okey. Sel yang dihasilkan untuk 5 hari dulu, jadi 4 darab 3 kuasa 6 tolak 5. Okey, tulis macam ini Jadi nanti kita boleh semak jawapan okey. Jadi 4 darab 3 kuasa 5 tambah lagi H5 betul? Tolak jadi 4 darab 3 kuasa 1. Jadi 4 darab 3 kuasa 5 972 jadi 972 H5 kita sudah cari 484, jadi kita tambah tolak, jadi kamu boleh tekan kalkulator 4 darab dengan 3 kuasa 1. Jadi jawapan ialah okey, jawapan H5 untuk 5 tu. Okey, bukan 12 sekejap. Okey, tadi sini kira 12 jadi maksudnya rumus ada kesilapan maksudnya ini
Okey, mesti pertukaran. Kenapa cikgu tahu ini 12 salah? Sebab kalau kita tengok jawapan tadi ya, hari pertama ialah berapa sel? 4 sel. Jadi maksudnya 5 hari dulu, kalau 5 hari dulu, kita kena kira ini ya 4 sel. Maksudnya sepatutnya ada jawapan 4 di sini ya, bukan 12 ya. 12 ialah untuk hari yang kedua. Okey, sel baru untuk hari yang kedua. Okey, bukan 5 hari yang dulu. Jadi maksudnya kita mesti muncul jawapan 4 di sini. Maksudnya kita sini mesti tukar. Jadi maksudnya N tolak 5 di sini tidak sesuai ya. Jadi mungkin kita kena pakai N tolak 6 untuk untuk 5 hari dulu. Untuk 5 hari dulu kita pakai N tolak 6 supaya sini boleh jadi kosong ya. Jadi 6 tolak 6 6 tolak 6 menjadi kosong kosong. 3 kuasa kosong masih ada jawapan 3 bukan kosong kebanyakan pelajar ingat 3 kuasa kosong ialah kosong, bukan 3 kuasa kosong ialah 1. Tak kisah apa nombor dia taruh kuasa kosong, memang jawapan beri 1 jadi sini jawapan 1 taruh 4 baru jawapan dia akan sepadan dengan 5 hari dulu, iaitu hari yang pertama sini 4. Dari sini tadi kita kena buat pertukaran bukan N tolak 5, N tolak 6. Sebab itu apabila kamu predik rumus juga mesti berhati-hati dan sentiasa semak balik maksudnya hari yang ke-6 maksudnya hari yang ke-6 sel yang hari pertama ini 4 sel ini dia akan mula mati. Sebab jangka hayat dia ialah 5 hari ya. Jadi dia akan mula mati ya. Jadi 972 tambah lagi 484 tolak lagi 4 jadi 1452. Maksudnya jumlah sel pada hari ke-6 ialah 1452. Boleh? Jadi sekarang kita tengok hari yang ke-7. Hari yang ke-7 maksudnya nanti sel yang mati ialah sel yang dihasilkan untuk hari yang kedua iaitu 12 bukan 16 sebab 16 ini 4. Tadi kita sudah tolak untuk hari yang ke-6. 4 ini kita sudah tolak untuk hari yang ke-6. Jadi jangan tolak lagi untuk hari yang ke-7 sebab itu nanti kita kena tolak ialah tolak 12. Boleh faham? Jangan tolak 16 sebab 16 termasuk 4 yang kita sudah tolak untuk yang hari ke-6. Boleh faham macam ini? Jadi pakai rumus yang sama juga 4 darab 3 kuasa 7 tolak 1 tambah lagi ikut rumus ini ya. Jadi H 7 tolak 1 tolak 4 darab 3 7 tolak 6. Sebab N kita sudah tukar 7 Jadi nanti kita semak, kita nak fokuskan ini sama ada dia akan beri jawapan 12 atau tidak. Kalau dia beri jawapan 12 maksudnya rumus ini sudah betul Jadi kurungan 4 darab 3 kuasa 6 tambah lagi H6 bilangan bagi H6 tolak lagi 4 darab 3 kuasa 1. Jadi jawapan 4 darab 3 kuasa 6 jawapan ialah 2916 2916 tambah lagi bilangan yang hari yang ke-6 yang tadi kita sudah kira 1452. Ini boleh tekan kalkulator jadi saya rasa jawapan sangat jelas. Jawapan betul 3 kuasa 1. Jadi jawapan ialah 12. Ada nampak? Maksudnya tadi ialah tolak 6 bukan tolak 5. Tadi ada kesilapan. Jadi maksudnya ada 5. Jadi sel yang dihasilkan untuk 5 hari dulu ialah tolak 6 bukan tolak 5. Jadi boleh terus dapat jawapan 2916 tambah 1452 tolak 12 lagi jawapan ialah 4356. Yang penting kita nak rumus ini penting. Jadi soalan hari yang ke-8 jadi kita kira hari yang ke-8 jadi cikgu tulis di sini masih ikut rumus yang sama 4 darab 3 kuasa 8 tolak 1 tambah lagi H 8 tolak 1 N sekarang semua tukar 8 tolak lagi 4 darab 3 8 tolak 6. Jadi untuk hari yang ke-8 jadi
Selepas 12, jadi apa yang kita nak tolak ialah 36. Ini yang kita nak tolak. Nanti kita tengok sini akan jadi 36 atau tidak. Okey. Nah, ini 36. Jangan campur 16. Kenapa? Sebab 16. Okey. 16 kita sudah tolak untuk hari yang ke-7, iaitu 12. Dan hari yang ke-6, 4. Jadi kita sudah tolak. Jadi kalau kamu tolak lagi 16 ataupun tolak 50 tolak lagi, maksudnya kamu tolak 2 kali ya, akan menyebabkan jawapan kamu tidak jitu. Sebab itu kita nak fokus ialah ini ya. Yang sales baru yang dihasilkan pada 5 hari dulu itu. Yang kita itu yang nak tolak. Bukan nak tolak sales lama. Okey. Jadi 4 tolak 3 kuasa 7. Tambah lagi H7 tolak 4 tolak 3, 7 tolak 6 ialah 2, okey. Jadi tekan kalkulator. 4 tolak 3 kuasa 7 Jadi jawapan ialah 8748 8748. Tambah lagi sales yang dihasilkan untuk hari yang ke-7 iaitu 4 356. Tolak lagi, jawapan pun sangat jelas. Jawapan sudah betul. 4 tolak, tapi tak apa. Okey, cikgu tekan untuk kamu. Kuasa 2 tadi 36 betul. Jadi sama dengan jawapan yang tadi kita cari untuk hari yang ketiga. Jadi 36. Okey. Jadi jawapan tekan kalkulator. Okey, 8748. Okey, tambah lagi 4356. Tolak lagi 36. Jadi jawapan ialah 13068. Okey, jawapan selesai. Maksudnya jumlah sel untuk hari yang ke-8 ialah 13068. Okey, jawapan sudah selesai. Tengok kepak atau tidak kepak memang sangat-sangat kepak dan sangat-sangat susah. Terutamanya rumus yang kita nak predict untuk 5 hari pertama dengan hari ke-6 ke atas, sebab ada sales mula mati Okey, untuk 5 hari yang dulu. Okey, sebab itu dia sangat susah. Kalau kamu kira manual, you tengok kamu sangat susah kira sebab nombor dia sangat besar. Kalau kamu kira 1 demi 1 boleh, tapi baju masa. Jadi kalau kamu nak pakai manual kira 1 demi 1 tidak mau pakai rumus ini, boleh juga, tapi kamu boleh tunjuk langkah lepas tu snap gambar dan hantar kepada cikgu dan cikgu boleh tolong semak jawapan kamu sama ada jawapan kamu betul ataupun salah. Okey. Jadi sampai sini saja untuk latihan hari ini. Jadi sila salin soalan, tampaan soalan dan lengkapkan langkah penyelesaian. Jadi thank you class.